Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita untuk taklimat program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia yang terbaru, format yang terbaru untuk cikgu sampaikan kepada semua murid. Mungkin ada anak-anak murid di luar sana yang dah mula merancang hala tuju selepas SPM untuk menyambung matrikulasi. Jom ikut cikgu mengikuti penjelasan kemasukan ke program matrikulasi. Apa keistimewaan program matrikulasi ni? Okey, yang pertama, laluan pantas ke universiti. Hanya 1 tahun pengajian sahaja. Lepas tu, tahun depan, murid-murid boleh mohon ke universiti melalui UPU. Seterusnya, yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Bermaksud murid-murid menyambung pengajian di matrikulasi secara percuma. Seterusnya, pengiktirafan universiti antarabangsa. Antaranya di United Kingdom, Australia dan New Zealand. Kemudian, kemudahan penginapan percuma kepada penuntut program matrikulasi. Seronok kan? Tak perlu fikir nak sewa di mana, nak duduk mana. Okey, seterusnya bantuan sara hidup pelajar sebanyak 250 sebulan kepada pelajar yang layak. Maksud cikgu layak di sini adalah menerima bantuan sara hidup bagi murid daripada keluarga B40 yang bermaksud pendapatan ibu bapa adalah di bawah 10,000 dan ianya melalui saringan dari sistem e-kasih ataupun melalui LHDN. Dan murid juga akan diteruskan allowance murid khas atau EMK yang diteruskan pembayarannya. Kalau murid-murid ada memohon di sekolah, di matrik murid-murid akan diteruskan pembayaran allowance tersebut. Dan kalau tidak pernah memohon, murid-murid juga boleh memohon EMK ini di matrikulasi. Dan keistimewaan program matrikulasi, selepas tamat program matrikulasi selama 1 tahun atau 2 tahun pengajian, murid-murid boleh terus memohon kerjaya ke perkhidmatan awam melalui sistem SPA 8 untuk kerja dalam sektor kerajaan. Apabila murid-murid memohon kerja di sektor kerajaan, murid-murid boleh mohon dalam kerjaya yang bermula dengan grade 29 setaraf dengan diploma. Di sini murid-murid boleh lihat kelayakan lepasan matrikulasi bukan sahaja diterima oleh semua universiti seluruh Malaysia, malah kelayakan matrikulasi di Malaysia ini diiktiraf oleh universiti-universiti di luar negara juga. Di antaranya ada 12 universiti termasuk di United Kingdom, Australia dan di New Zealand. Nampak tak? Pengiktirafan antarabangsa kepada sijil matrikulasi di Malaysia. Jadi, apakah jurusan yang ditawarkan di matrikulasi? Mengikut slide yang cikgu tunjukkan tu, jurusan yang ditawarkan adalah jurusan sains, mengikut modul 1, modul 2, modul 3. Modul ni hanya akan diberikan kepada murid setelah kamu mendaftar ke matrikulasi nanti. Seterusnya jurusan kejuruteraan, jurusan perakaunan dan juga jurusan perakaunan profesional. Okey, murid-murid mesti nak tahu bidang apa yang boleh diceburi di peringkat ijazah sarjana muda di universiti nanti. Menyambung pelajaran selepas keluar matrik, betul tak? Okey, jom kita tengok. Jurusan sains, lebih 800 kursus ditawarkan di semua universiti awam di Malaysia. Okey, andai kata murid-murid ambil modul 1 bagi jurusan sains, yang ditawarkan di universiti adalah jurusan perubatan, kejuruteraan, pergigian, farmasi, sains, teknologi maklumat, seni bina, kejururawatan, sains forensik, sains kesihatan bersekutu dan lain-lain. Kalau modul 2 pula
Antara jurusan yang murid-murid boleh ambil di universiti nanti ialah teknologi maklumat, kejuruteraan aero angkasa, kejuruteraan perisian, cyber security dan khusus sains tulen dan sains gunaan yang lain. Dan modul 3 pula, antara jurusan yang murid-murid boleh ambil di universiti nanti ialah teknologi maklumat, perubatan, pergigian, farmasi, kursus sains tulen dan sains gunaan yang lain. Dan untuk pengetahuan murid-murid, kenapa modul 1, 2, 3 ni berbeza hala 7 jurusan selepas matrikulasi nak ambil di universiti? Kerana subjek-subjek yang diambil mengikut modul 1, 2, 3 ada sedikit perbezaan. Nanti cikgu terangkan, okey? Yang ni pula bidang yang boleh diceburi oleh murid-murid di peringkat ijazah sarjana muda mengikut jurusan kejuruteraan yang diambil di matrikulasi. Okey, jurusannya yang boleh ambil di universiti ialah kejuruteraan, keselamatan dan kesihatan pekerja, seni bina dan bidang teknikal yang lain. Bagi jurusan perakaunan pula yang murid-murid boleh ambil di universiti nanti untuk peringkat ijazah sarjana muda adalah jurusan pengurusan sumber manusia, undang-undang, perakaunan, pengurusan, pentadbiran awam, perniagaan, ekonomi, teknologi maklumat dan banyak lagi. Seterusnya, kalau murid-murid ambil jurusan perakaunan profesional, murid-murid akan menyambung terus untuk Sijil Professional Association of Chartered Certified Accountants atau ACCA di UiTM. Untuk murid-murid, jurusan perakaunan profesional ni adalah program kolaborasi matrikulasi bersama UiTM. Macam mana? Dah rasa teruja untuk menyambung pengajian di matrikulasi? Jom kita pergi tengok pula slide seterusnya. Macam mana pula dengan tempoh pengajian setiap semester di matrikulasi? Slide ini menunjukkan tempoh pengajian setiap semester bermula dengan pendaftaran dan minggu pengurusan pelajar baru pada minggu yang pertama selama 1 minggu. Selepas tu, kuliah dimulakan selama 18 minggu dan seterusnya minggu ulang kaji diberikan selama 1 minggu sebelum peperiksaan bermula selama 2 minggu pula. Dan akhirnya setelah tamat peperiksaan, mulalah dengan cuti akhir semester lebih kurang 2 hingga 3 minggu. Program yang sama juga akan berulang untuk semester yang kedua sehinggalah tamat pengajian untuk semester kedua dan seterusnya tamat pengajian, murid-murid boleh mohon ijazah sarjana muda di universiti pula. Jadi, apa syarat nak masuk matrikulasi? Syarat yang pertama, umur murid tak boleh lebih daripada 20 tahun semasa permohonan. Syarat kedua, mestilah warga negara Malaysia dan syarat ketiga, pemohon mestilah calon SPM semasa. Sebagai contoh, SPM tahun 2020 memohon kemasukan untuk matrikulasi kemasukan tahun 2021. Tadi syarat am kan kemasukan matrikulasi. Kali ni syarat sistem 2 semester. Okey. Untuk jurusan sains, keputusan murid-murid semasa SPM mestilah sekurang-kurangnya grade C untuk bahasa Melayu, C juga untuk bahasa Inggeris, B untuk matematik, C untuk kimia, C untuk matematik tambahan dan juga C untuk fizik ataupun biologi salah satu dan mesti lulus sejarah. Untuk jurusan kejuruteraan pula, murid-murid sekurang-kurangnya mestilah mendapat grade SPM C untuk bahasa Melayu, C untuk bahasa Inggeris, B untuk matematik, C untuk fizik, C untuk matematik tambahan, mesti lulus kimia, mesti lulus sejarah dan sekurang-kurangnya grade C bagi mana-mana satu mata pelajaran. Seterusnya untuk jurusan perakaunan pula, murid mestilah sekurang-kurangnya mendapat grade dalam SPM C untuk bahasa Melayu, C untuk bahasa Inggeris,
C untuk matematik, C untuk matematik tambahan, mestilah lulus sejarah dan sekurang-kurangnya grade C bagi mana-mana 2 mata pelajaran. Dan untuk jurusan perakaunan profesional pula, murid-murid mestilah mendapatkan grade sekurang-kurangnya dalam SPM A untuk bahasa Inggeris, A untuk matematik, C untuk bahasa Melayu, C untuk matematik tambahan, mesti lulus sejarah dan sekurang-kurangnya grade A dalam 3 mata pelajaran dan lulus ujian aptitud serta temuduga. Slide ini pula menunjukkan subjek tambahan untuk syarat minima tadi. Okey, bagi jurusan kejuruteraan, sekurang-kurangnya grade C bagi mana-mana satu mata pelajaran seperti yang berikutlah, iaitu biologi, additional science, asas kelestarian, pertanian, sains rumah tangga, reka cipta, sains komputer, sains sukan, lukisan kejuruteraan, grafik komunikasi teknikal, prinsip perakaunan, ekonomi, perniagaan, pengajian kejuruteraan awam, pengajian kejuruteraan mekanikal, pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik dan juga chemistry iaitu kimia. Subjek tambahan bagi syarat minimum kemasukan jurusan perakaunan pula ialah sekurang-kurangnya grade C bagi mana-mana 2 mata pelajaran yang berikut: fizik, chemistry, kimia, biologi, sains, additional science, asas kelestarian, pertanian, sains rumah tangga, reka cipta, sains komputer, sains sukan, lukisan kejuruteraan, grafik komunikasi teknikal, prinsip perakaunan, ekonomi, perniagaan, pendidikan syariah Islamiah, tasawur Islam, pengajian kejuruteraan awam, pengajian kejuruteraan mekanikal, pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Subjek tambahan syarat minimum bagi jurusan perakaunan profesional pula sekurang-kurangnya grade A dalam 3 mata pelajaran berikut: fizik, chemistry, kimia, biologi, sains, additional science, asas kelestarian pertanian, sains rumah tangga, reka cipta, sains komputer, sains sukan, lukisan kejuruteraan, grafik komunikasi teknikal, prinsip perakaunan, ekonomi, perniagaan, pendidikan syariah, Islamiah, tasawur Islam, pengajian kejuruteraan awam, pengajian kejuruteraan mekanikal, pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Dan untuk pengetahuan murid-murid, mana-mana murid yang semasa SPM mengambil jurusan sains tulen, boleh juga menyambung pengajian dimatrikulasi dalam jurusan perakaunan ataupun jurusan perakaunan profesional. Namun, bagi murid yang mengambil jurusan perakaunan semasa SPM, tidak boleh mengambil jurusan kejuruteraan ataupun sains dimatrikulasi. Yang cikgu sebutkan tadi adalah syarat minimum sistem matrikulasi 2 semester dan ini adalah syarat minimum jurusan sains bagi sistem 4 semester. Kenapa 4 semester? Kerana matrikulasi ingin memberi peluang kepada murid-murid yang mempunyai keputusan SPM kurang memberangsangkan untuk juga mempunyai tempat di matrikulasi bagi menyambung pengajian, memperbaiki keputusan di matrikulasi dan seterusnya dapat menyambung pengajian yang lebih baik semasa di peringkat ijazah sarjana muda. Jadi syaratnya ialah sekurang-kurangnya untuk sijil SPM mendapat C untuk bahasa Melayu, C bahasa Inggeris, C matematik, lulus mana-mana mata pelajaran fizik, biologi ataupun sains komputer, lulus kimia, lulus mata pelajaran matematik tambahan dan mestilah lulus sejarah. Dan untuk pengetahuan murid-murid, ianya hanya untuk jurusan sains sahaja dan tidak terdapat 4 semester untuk jurusan kejuruteraan ataupun perakaunan.
Berikut merupakan mata pelajaran pengkhususan untuk jurusan sains, sistem 2 semester dan juga sistem 4 semester. Berbeza untuk murid yang ambil modul 1, modul 2 dan modul 3. Kalau murid-murid berperhatikan, modul 1 murid-murid akan ambil matematik, kimia, fizik dan biologi. Kalau murid-murid mengambil modul 2 pula, subjek yang murid-murid akan belajar ialah matematik, kimia, fizik dan sains komputer. Dan bagi modul 3, subjek yang akan murid-murid belajar ialah matematik, kimia, biologi dan sains komputer. Mata pelajaran pengkhususan bagi kejuruteraan pula ialah murid-murid akan mengambil subjek matematik, kimia, fizik dan basic engineering. Bagi jurusan perakaunan pula, murid-murid akan mengambil subjek matematik, perakaunan, ekonomi dan pengurusan perniagaan. Seterusnya, untuk jurusan perakaunan profesional, murid-murid akan mengambil subjek matematik, financial accounting, management accounting dan accountant in business, yang mana 3 subjek terakhir yang cikgu sebut tadi adalah kolaborasi dengan UiTM. Mata pelajaran yang cikgu sebutkan tadi adalah mata pelajaran khusus mengikut jurusan. Yang ni pula adalah mata pelajaran wajib yang semua murid yang menyambung pengajian di matrikulasi mesti ambil, semuanya sama, iaitu bahasa Inggeris, pengajian am matrikulasi, co-curriculum dan juga pendidikan Islam bagi murid beragama Islam dan moral untuk yang bukan beragama Islam. Apakah kemudahan yang terdapat di kolej matrikulasi? Antaranya surau, dobi layan diri, asrama, pelbagai fasiliti kemudahan sukan, perpustakaan yang lengkap dan juga kafeteria. Semua kemudahan yang disediakan cantik-cantik dan sangat selesa untuk semua murid. Antara kemudahan lain di kolej matrikulasi ialah trek olahraga, kod, padang yang besar, gym dan juga bilik rehat yang sangat selesa. Yang ni pula adalah kemudahan pembelajaran di kolej matrikulasi, dewan kuliah yang besar dan selesa, makmal sains, makmal komputer, bengkel kejuruteraan dan juga bengkel kimpalan. Dan yang paling istimewa, beberapa kolej matrikulasi juga menjadikan fasiliti kemudahan untuk pelajar berkeperluan khas, iaitu laluan khas yang betul, bilik penginapan yang selesa, lift di kawasan tutoran dan makmal serta allowance murid berkeperluan khas. Terdapat 15 buah kolej matrikulasi di seluruh negara. Murid-murid boleh lihat peta yang cikgu tunjukkan di slide daripada Perlis sampailah ke Labuan. Antara lokasi kolej matrikulasi di seluruh negara ialah KMM, Masjid Tanah Melaka, KMNS, Kuala Pilah Negeri Sembilan, KMPP, Kepala Batas, Pulau Pinang, KMP, Arau Perlis, KML, Wilayah Persekutuan Labuan, KMJ, Tangkak Johor, KMPK, Gopeng Perak, KMK, Changlun Kedah, KMPH, Gambang Pahang, KMKK, Pendang Kedah, KMKPH, Jengka Pahang, KMKJ, Pontian Johor, KMS Banting Selangor, KMKT Kok Lunas Kelantan, KMSW Kuching Sarawak. Jadi, bagaimana nak mohon masuk ke matrikulasi? Jom kita tengok prosedur kemasukan ke matrikulasi. Permohonannya adalah secara dalam talian di laman web http://upu.moi.gov.my. Murid yang memohon jurusan perakaunan profesional
akan menjalani ujian aptitud dan juga temuduga secara online. Dan akhirnya adalah di peringkat penempatan bagi yang berjaya untuk jurusan sains 2 semester di semua kolej kecuali kolej kejuruteraan. Dan bagi jurusan sains 4 semester, semua kolej kecuali KMP, KMSW dan kolej kejuruteraan. Dan bagi jurusan kejuruteraan hanya ada 3 kolej sahaja, dan bagi jurusan perakaunan profesional hanya di KMS. Jadi, bagaimana sekarang? Murid-murid berpuas hati tak dengan penjelasan yang telah cikgu berikan? Semoga apa yang cikgu jelaskan dapat membantu murid-murid memilih hala tuju selepas SPM nanti. Bahan lanjut berkaitan permohonan UPU matrikulasi, murid-murid boleh dapatkan di portal UPU di http://upu.moi.gov.my. Untuk tata cara permohonan ke UPU, cikgu akan kongsikan di video yang akan datang. Itu sahaja buat kali ini. Bye. Semoga berjaya.